Dia tapi dia sudah syok. Biasa Anwar Ibrahim punya perangai, dia akan buka tingkap, dia pun terus dia ingat nak salam. Baru je nak salam, baru je nak lambai, budak-budak ni baling tongkeng ayam kat muka dia. Tuan-tuan dan puan-puan tahu tongkeng ayam? Buntut ayam. Saya cakap dengan orang yang ke-22 keesokan harinya lain kali kalau Anwar datang, jangan baling tongkeng ayam je. Apa buntut pun baling, jangan buntut orang, dia suka. Tuan-tuan dan puan-puan, memang betul saya kerja dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya yang bawa Saiful masuk, saya yang memperkenalkan Saiful pada dia, dan dia pun bercinta dengan Saiful. Saya alhamdulillah, walaupun ada orang kata handsome, tapi alhamdulillah saya tak kena. Kita bukan apa tuan-tuan dan puan, adalah kadang-kadang tu dia kenyit-kenyit mata kan, tapi kita tak faham. Ada pernah sekali dalam kereta kita masuk je kereta, dia cakap apa tu? Handsome juga you ni. Terima kasih lah kita cakap. Tentu kita tak tahu. Saya kerja dengan Anwar Ibrahim sebab saya percaya dia orang yang tak bersalah pada ketika itu. Masa tahun 1998, umur saya 13 tahun. Saya tengok TV dengan bapak saya keluar je muka Tuan Mahathir, dia cakap ini orang jahat. Keluar je Umi Hafidah, ini orang jahat. Kita pun masa tu umur 13 tahun, apa kita buat? Betul pak, ni jahat. Sampailah ke besar terkejut pula dengan Anwar Ibrahim. Tapi bila saya tahu bahawa dia ni seorang perliwan, saya berhenti serta-merta dan saya bertindak untuk lawan dia. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kes Saiful ni perlu satu benda je yang kita faham. Dan tuan-tuan dan puan-puan sendiri tengok dalam kes Saiful banyak bukti yang telah dikemukakan oleh pihak pendakwaan. Saya tak boleh cakap banyak sebab benda dalam mahkamah. Nanti Kapal Sini cakap saya ini mahkamah, diminta tunda lagi. Kita tak nak dia tunda-tunda. Kalau boleh ke dalam cepat-cepat. Tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu satu perkara. Ada yang saya baca komen-komen dalam internet, dia kata apa? Ini DNA dalam buntut Saiful. Maaf saya guna bahasa kasar sikit. Ini DNA dalam buntut Saiful. Dia kata ini polis sudah plan. Polis ambil DNA Anwar, masuk dalam buntut Saiful. Tapi kita kena faham, DNA yang terdapat di dalam tubuh Saiful itu adalah DNA daripada ekstrak sperma. Daripada sperma, bukan DNA biasa. So jadinya kalau nak plan, teruk kerja polis. Macam mana polis nak dapatkan sperma Anwar tu? Cuba cerita. Cerita. Pening kepala Jud Parera. Macam mana dia nak dapat sperma Anwar? Satu malam tak cukup. Tahan dia dah lengkap 2 bulan kot. Tunggu dia sangat-sangat dia buat benda tu, barulah dapat sperma dia. Dan itu yang kita kena faham. Maknanya tak ada jalan, tak ada konspirasi politik, tak ada jalan untuk plan sperma dalam tubuh Saiful. Tiada jalan. Dan kita kena faham dan beritahu orang kampung. Sebab diorang punya pemimpin, diorang punya akhbar sebarkan benda lain. Ini semua polis plan, ini semua kerja Datuk Najib, ini semua kerja Datin Seri Rosmah. Saya hebahkan semalam dalam Malaysian Insider. Apa yang ditulis, tapi berita ni up 2 jam saja. Apa yang ditulis? Dia kata kenyataan Jud Parera mengatakan Saiful jumpa Datin Seri Rosmah. Tapi dalam mahkamah tak ada tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada siapa yang cakap Saiful jumpa Datin Seri Rosmah. Tapi ini kerja dia dah sudah spin cerita. Nasib baik 2 jam je dia up. Kalau tak kita ambil tindakan selanjutnya. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab cerita liwat ni tak boleh nak cerita panjang-panjang, sensitif. Saya minum dulu ya. Haus, panas. Jadi di Kerbau pun saya tunggu Anwar Ibrahim. Tapi kebetulan malam yang sepatutnya dia datang hari Jumaat. Tapi kemungkinan dia dapat info, dia kata kalau datang hari Jumaat, Raimi dengan Umi Hafidah tunggu. Lagi teruk dia. So jadi dia tukar hari Khamis, saya tak dapat berdepan dengan dia. Saya pun datang hari Jumaat. Di Kerbau pada hari Khamis, saya tunggu dia bicara satu isu. Sebab di Merlimau disebut, Kerbau ni kampung saya. Di Merlimau disebut isu APCO. Ini dia pergi pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat, Anwar Ibrahim, semua orang satu Malaysia cerita pasal isu APCO. Ini satu pembohongan besar tuan-tuan dan puan-puan. Perkara pertama, dia kata dalam isu APCO, kenapa dia kena buang dalam parlimen, dia tak dapat pembelaan. Parlimen tidak beri dia peluang untuk bela diri. Sedangkan parlimen 2 kali beri peluang kepada Anwar untuk jelaskan, kemukakan bukti, bela diri. Tapi dia boleh cakap, ni parlimen tak beri saya bela diri, ini tidak adil. Sudah beruk ahli parlimen Pakatan Rakyat ni berdemonstrasi depan parlimen, tergolek. Ada yang kawan saya kebetulan dia daripada overseas, hari tu dia datang parlimen, dia telefon saya, ini you punya bos punya orang dulu, ex-bos punya orang dulu, macam beruk lah tengok kan, tergolek, bawa plakat. Tapi ini isu yang dipusing-pusing. Di Merlimau dia pun keluar, dia kata ini bukti APCO, hubung kait APCO dengan konsep satu Malaysia dan One Israel. Ada kaitkan APCO dengan konsep One Israel. Dia kata APCO lah
yang menasihati Ehud Barak, Perdana Menteri Israel ketika itu, untuk come out, untuk keluarkan dengan konsep satu Israel, one Israel. Dan EPCO juga menasihati Perdana Menteri untuk keluar dengan konsep satu Malaysia. Ini pembohongan Anwar Ibrahim semata-mata. Dia keluarkan dokumen di Melima tahun 91. Tahun 1991 perjanjian EPCO dengan Israel. Tuan-tuan kena faham, one Israel konsep dia tahun 99. Dan apa kena-mengena? Yang kita mahu, yang kita tekan Anwar Ibrahim sekarang, you keluarkan dokumen, you keluarkan bukti yang you cakap one Malaysia ni konsep daripada EPCO. Itu yang kita nak dengar, itu yang kita nak tu. Tapi sampai hari ni dia pusing cerita. Ini kerja si pembohong. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Agaknya kalau dia datang ke bank ni, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, apa nak buat dengan dia? Oi, jangan nampak macam tu tadi. Liwat dia. Berat tuan-tuan dan puan-puan. Nanti DNA orang lain pula dalam dia punya tu. Ini isu EPCO. Dan dalam isu EPCO ini dia duduk sibuk tuduh kerajaan. Dia kata ini kerajaan bersetongkol dengan Yahudi, ini kerajaan bersetongkol dengan Israel. Padahal dia tak ada bukti pun. Yang penting sekarang tuan-tuan dan puan-puan, 2 bulan lepas saya dah dedahkan dalam ceramah saya di Jalan Kebun, Anwar Ibrahim ada syarikat di Washington, berpusat di Washington, Anwar Ibrahim Consulting Associates, AIC Associates pendeknya. Ada website dia. Di Washington dia ada syarikat. Syarikat ini bertindak sebagai pelobi. Pelobi beberapa buah negara, pelobi dia sendiri, dan juga menjaga hubungan dia dengan Amerika Syarikat dan Yahudi. Syarikat ni tuan-tuan dan puan-puan, belanja dia untuk tahun 2005 dan 2006 $2 juta untuk 2 tahun. 5 orang pekerja, 5 orang pegawai, keturunan Pakistan, keturunan Turki, tapi menetap di Amerika Syarikat. Gaji 5 angka tiap-tiap bulan, 5 angka $. Kalau $10,000 kalikan dengan duit kita dah 30,000. Mana Anwar Ibrahim dapat duit ni? Dan Anwar Ibrahim dalam pada masa yang sama dia tidak menjawab isu. Siapa kawan dia di Amerika Syarikat? Paul Wolfowitz. Siapa Paul Wolfowitz? Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat yang bertindak, yang menasihati Presiden Bush untuk menyerang Iraq. Anwar kata, ini isu sudah dijawab. Saya dengan Wolfowitz kawan, tapi depan-depan Wolfowitz saya cakap saya tak setuju dengan serangan Iraq. Oh dah lah Anwar Ibrahim, ingat you berani ke cakap dengan orang macam tu? Saya tahu tuan-tuan dan puan-puan, dia ni bukan berani, hipokrit. Depan-depan rakyat dia tipu, depan-depan rakyat dia cakap dia berani. Tak berani tuan-tuan dan puan-puan. Budak muda dekat Sajar tu lagi berani balik tongkeng ayam kat muka dia. Lagi bagus, lagi berani. Dan saya percaya tuan-tuan dan puan-puan lagi berani daripada Anwar Ibrahim. Saya nak sebut beberapa pertubuhan Yahudi yang di belakangnya didalangi oleh Yahudi yang Anwar Ibrahim duduk hari ini. Saya ada list dia. Pertamanya International Crisis Group, ICG. International Crisis Group ni ditubuhkan oleh seorang penasihat kepada George Soros yang juga kawan Anwar. Dan dulu Anwar duduk dalam International Crisis Group ni, ICG ni, sebagai Board of Trustees. Maknanya kalau syarikat ni ahli lembaga pengarah lah dalam bahasa senangnya, ataupun dalam kampung JKKKK, tu ICG punya. So Anwar duduk dalam ICG. Apa lagi? Foundation for the Future. Foundation for the Future yang mana dulu terbuka satu skandal. Anwar Ibrahim dan juga Paul Wolfowitz dan juga girlfriend Paul Wolfowitz berada dalam Foundation for the Future. Friedrich Naumann Foundation, Konrad Adenauer Foundation. Ini dua foundation adalah foundation Christian Jerman yang berpusat di Jerman, tetapi membantu PKR, membantu jentera PKR untuk memberikan latihan. Apa tujuan mereka nak bantu PKR? Kenapa pula yayasan yang di Jerman didalangi oleh Kristian dan Yahudi nak bantu PKR? Tuan-tuan dan puan-puan rasanya boleh fikir sendiri. Brookings Institute, Accountability, dan Konrad Adenauer yang saya sebut tadi, dan banyak lagi. Saya akan dedahkan satu persatu. Saya cakap bukan benda yang tak ada bukti. Saya staff dia, saya ada dokumen AICA, saya boleh dedahkan. Tapi tunggu masa, sebab Anwar Ibrahim punya style macam tu lah. Isu Wikileaks dia dedahkan seminit, 2 minit, 3 minit. Sama juga isu ni. Isu dia kata ahli parlimen PKR yang melompat bebas semua dibeli oleh UMNO dan Barisan Nasional, semua dapat 2 juta. Sampai hari ni dia tak kemuka bukti. Yang ada pun 3 hari lepas Saifuddin keluarkan bukti, kata
kata Gobala Krishnan dibeli 1.4 juta. Dia tunjuk cek. Cek adalah cek sebuah syarikat yang beli tanah harga 1.4 juta. Saya tanya Saifuddin, cek tu Setiausaha Agung Barisan Nasional yang sign ke? Bendahari Barisan Nasional yang sign ke? You kata nak beli ni. Ini masalah orang PKR. Kalau ada yang tak setuju dengan dia, ada yang tak puas hati dengan dia, ini Trojan horse. Ini semua dibeli. Ini masalah orang PKR. Dan mereka tak tengok kenapa satu demi satu. Mula-mula sekali dulu Saudara Ezam keluar. Lepas tu satu demi satu ahli parlimennya keluar, adunnya keluar. Dipegang ini 2 orang adun keluar. Kenapa? Apa masalahnya? Yang mereka tahu tundung jari dekat UMNO dan Barisan Nasional. Lagi-lagi UMNO yang kena. Lagi-lagi UMNO yang kena. Agaknya anak dia jatuh tangga pun UMNO punya salah. Di Batu Sapi, yang saya kelakar di Batu Sapi, dia punya calon, PKR punya calon Ansari Abdullah 2 kali jatuh jeti masuk dalam laut. Pun salahkan Barisan Nasional. Dia jatuh jeti lepas main Jumaat pun salahkan Barisan Nasional. Itu yang saya tak faham. Itu masalah mereka. Minum lagi. Tuan-tuan dan puan-puan nampak lemau je hari ni. Semangat sikit. Mungkin kalau ada Umi Hafidah lagi seronok kot. Tapi hari ni dia tak berapa sihat. Dia sampaikan salam pada tuan-tuan dan puan-puan. Ini cerita 16 September. 16 September ni kalau kita kira daripada tahun 2008, 2009, 2010 dah 3 kali 16 September. Anwar Ibrahim tak jadi-jadi Perdana Menteri. Kita tunggu juga. Dia kata lepas menang 8 Mac, dia kata okay, we have the numbers. Kita ada cukup ahli parlimen Barisan Nasional yang nak melompat pergi ke kita. Ini saya nak dedahkan kerja dia 16 September. Memang ada dia jumpa ahli parlimen BN. Memang kita tak nafikan dia pergi jumpa. Dia pergi jumpa round pertama sekali, dia pergi jumpa orang-orang ni cakap apa? Pengangkutan. Dia jumpa ahli parlimen B, you pun Menteri Pengangkutan. Jadi A dengan B pergi jumpa sama sendiri. Dia tanya, Anwar offer you apa? Menteri Pengangkutan. I pun sama. Jadinya berapa ramai menteri? Agaknya kalau 16 September jadi, tuan-tuan dan puan-puan, Menteri Kabinet lagi ramai daripada ahli parlimen. Yang nak menanyakan soalan tak ada orang. 222 ahli parlimen, 200 Menteri Kabinet. Tak susah. Tak habis duit kita nak bayar gaji menteri. Sampai 200 orang menteri. Menteri Hijau Komunikasi aja jadi Menteri Hijau 1, Menteri Komunikasi 1. Menteri Wanita dan Keluarga, wanita 1, keluarga 1, semua dipecah-pecahkan jadi menteri. Berapa ramai menteri pun kita tak tahu. Yelah, PAS pun nak jadi menteri, DAP pun nak jadi menteri, yang dia offer pun nak jadi menteri. Dan Alhamdulillah ahli-ahli parlimen kita bukan bodoh, semuanya cerdik. Dan mereka tahu Anwar Ibrahim ni kaki pembohong. Mereka kenal Anwar Ibrahim lebih lama daripada saya sendiri. Sebab itu bila Anwar Ibrahim offer, dia okey je. Tapi dia tak layan. Alhamdulillah 16 September gagal, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi Anwar Ibrahim masih tak mengaku sampai hari ni. Adalah 2 ahli parlimen SAPP yang kena tipu bulat-bulat dengan Anwar Ibrahim. Duduk dalam parlimen, 2 orang tu terkebil. Bila lah nak Anwar Ibrahim nak jadi Perdana Menteri. 2 ahli parlimen SAPP yang bertukar jadi bebas. Keluar daripada Barisan Nasional, kena tipu dengan Anwar Ibrahim. Kita ucapkan padan muka dan selamat tinggal. Dan kalau dia nak masuk Barisan Nasional, kita jangan bagi lagi. Orang macam ni tak boleh pakai. Pengkhianat. Tuan-tuan dan puan-puan, itu kira 16 September punya cerita. 3 hari lepas, kalau tak silap saya, Menteri Besar Selangor Khalid Ibrahim, dia kan gagap. Di Kedah ada cerita pasal Khalid Ibrahim. Dia berceramah depan Saudara Ezam, lebih kurang 30 meter. Dia kan gagap, tuan-tuan dan puan-puan. Dia pun ceramah ini. Sekali Saudara Ezam dekat seberang jalan cakap, Khalid, kau diam, kau dengar sini. Dia diam, tuan-tuan dan puan. Tengah-tengah ceramah dia diam. Punya bodoh Menteri Besar macam tu. Sebaik dia tak jadi Menteri Besar Perak. Kalau tak, habis orang Perak. Sungai Perak pun kering, dia nak bagi air free, betul tak? Lepas tu tak bayar. Sebab kata saudara Idil tadi, kedekut. Di Bandar Tun Razak, saya nak cerita sikit pasal Khalid Ibrahim ni. Di Bandar Tun Razak, pernah sekali dia jalan-jalan. Dia kan ahli parlimen Bandar Tun Razak. Dia pun jalan. Dia kata haus. Time tu kan dekat pasar pagi. Dia kata haus, dia nak beli air. Dia pun beli air. Air harga RM1.80. Awak Menteri Besar ni, dia bagi RM2. Dia bagi RM2, dia tala balik duit. Mana 20 sen? Dia tunggu balance. Dia pilihan raya Kuala Terengganu sampai hotel. Dia kata, jom kita makan dekat hotel. Apa makanlah kat hotel. Dia buka menu hotel standard lah. Mi goreng RM14.
Mahal lah, tutup balik, kita minum air je lah. Teruk tuan-tuan dan puan-puan. Tu saya cakap, nasib baik dia tak jadi menteri besar Perak. Kalau tak jahanam kita. Saya bukan negeri saya, tapi saya akan bantu Perak selepas ni. Kita pertahankan Perak, insyaAllah. Khalid Ibrahim, tuan-tuan dan puan-puan, 3 hari lepas dia kata apa? Selangor mempertimbangkan keputusan untuk beri dana kepada setiap parti politik, termasuk Barisan Nasional yang menjadi pembangkang di negeri Selangor. Dan tuan-tuan dan puan-puan, jangan terkeliru dengan kenyataan ini. Jangan terkeliru dengan offer ini. Ini bukan menunjukkan bahawa Pakatan Rakyat itu baik. Dah tentulah di Selangor, dia kata peruntukan itu diberi kepada parti mengikut undi yang dia dapat, mengikut kerusi yang dia dapat. Dah tentulah di Selangor Pakatan Rakyat yang paling banyak kerusi, dan duit pembayar cukai akan diberi kepada parti Pakatan Rakyat paling banyak sekali untuk menjalankan kempen politik. Ini jangan tertipu. Walaupun Barisan Nasional diberi, tapi Barisan Nasional berapa kursi di Selangor? Tak banyak. So jadi dia nak ambil duit negeri Selangor, bagi dekat Pakatan Rakyat, bagi dekat PAS, bagi dekat DAP, bagi dekat PKR. Orang-orang bodoh, baguslah PKR, teluslah macam ni, telus Pulau Taang. Ini adalah rompakan di siang hari. Dan kita akan pastikan, kalau betul dia buat, kita akan lawan habis-habisan. Ini duit pembayar cukai. Tak kisah di Selangor ke di mana pun, kita akan lawan. Tuan-tuan dan puan-puan, orang PKR pun tuduh saya dapat berjuta-juta. Kan? Tapi sebenarnya tak dapat. 1 sen pun tak dapat. Saya tinggalkan Anwar Ibrahim kerana kesedaran. Saya tinggalkan Anwar Ibrahim kerana saya tahu dia bersalah. Saya tahu dia bersalah. Saya tahu kerja dia. Saya tahu apa agenda dia, apa agenda dia dengan Cina, apa agenda dia dengan DAP. Dan kita tak bermusuh dengan kaum Cina. Kita tak pernah bermusuh dengan kaum Cina. Tapi kita bermusuh kepada DAP yang menjadi pengkhianat kepada negara. Tuan-tuan dan puan-puan, ramai yang tuduh, ini Rahimi dapat 2 juta, dapat 5 juta, dapat 10 juta. Kalau dapat, Alhamdulillah, seronok juga. Tapi masalahnya tak dapat. Ini masalah orang Pakatan Rakyat. Dia tuduh saya tinggalkan Anwar Ibrahim. Kalau nak katakan saya dulu kerja dengan Anwar Ibrahim, gaji boleh tahan juga, siap ada driver lagi time tu. Tapi sekarang datang Ipoh bawa kereta sendiri. Tapi kerana apa? Kerana perjuangan, kerana kita percaya. Saya tak pernah jadi ahli UMNO sebelum ni. Ini baru pertama kali saya duduk di dalam UMNO. Saya ingat dulu UMNO ni jahat. Saya ingat dulu Barisan Nasional ni jahat. Tapi bila kita tahu pembohongan demi pembohongan Pakatan Rakyat dan Anwar Ibrahim, saya tahu maknanya tipulah, fitnahlah segala tomahan terhadap UMNO dan Barisan Nasional sebelum ini. Selama 13 tahun dia tipu orang. Tahun 98 orang sampai mati-mati kat jalan raya. Tak matilah, siapa bermati-matian? Keluarga saya sendiri habis beribu-ribu ringgit demi kononnya untuk perjuangan. Saya sendiri berjuang dengan Anwar Ibrahim. Saya kerja dengan Anwar Ibrahim masa dia baru lepas jadi banduan. Boleh nak kata saya gadai masa depan saya, tapi sebab apa? Saya percaya pada perjuangan dia ketika itu. Sekarang tak percaya langsung. So jadi saya nak minta lah, dalam kita bekerja, dalam kita menggempur Pakatan Rakyat, jangan tuan-tuan dan puan-puan ada sedikit pun rasa simpati pada pengkhianat-pengkhianat bangsa ni. Jangan sedikit pun. Saya tahu dekat Permata Power ada wanita yang pergi jumpa Anwar Ibrahim, cakap minta maaf lah Datuk. Saya tahu dan saya tak mahu perkara itu terjadi. Dalam hati kita jangan ada sedikit simpati pun. Kita gempur mereka habis-habisan. Di alam maya, di alam cyber, bloggers, kalau tengok 2 tahun lepas, banyak bloggers buat-buat mereka. Banyak bloggers Pakatan Rakyat. Tapi Alhamdulillah, sekarang ini bloggers kita dah gempur mereka habis-habisan di alam maya. Hidup bloggers. Saya di Kerbau, saya tengok depan mata sendiri bagaimana Datuk Hamid dah bekerja di sana. Dan saya bangga, ini semangat kerja yang kita perlukan. Apabila 2 hari sebelum mengundi kita tengok gelombang merah, beribu wanita bertudung merah berada di Pekan Kerbau. Ini menunjukkan bahawa kaum wanita masih kuat di belakang UMNO dan Barisan Nasional, dan kita ucap tahniah. Dan kita minta lepas ini pemuda dan puteri juga turut sama, bekerja kuat, berkempen, menggempur mereka habis-habisan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya minta kita kerja kuat, kita pertahankan
pertahankan Putrajaya, kita rampas kembali Selangor, kita rampas Pulau Pinang, kita rampas negeri Kedah, kita rampas Kelantan dan pertahankan negeri Perak ini, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.